inisiatif ataupun kesungguhan yang diambil oleh pihak UPM dalam kita menangani ataupun memberi kesedaran berkaitan dengan kecemasan, even kalau specifically-nya kepada kecemasan kebakaran lah yang banyak berlaku. Namun begitu kita boleh expand juga kepada pelbagai insiden kecemasan. Okay. Dari segi background tadi, Prof dah cerita lebih kurang dalam 18 tahun lah servis saya ini, dan mostly-nya di bahagian operasi. Saya hampir 14 tahun lah di bahagian operasi. So insyaAllah kita akan share lah berkaitan dengan apa yang tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan tabletop exercise. Okey, sebelum saya pergi jawab berkaitan dengan tabletop exercise ni, sebenarnya saya nak touch dulu apa wujudnya tabletop exercise ataupun drill ke, latihan ke, kenapa wujudnya, mana wujudnya, dan dekat kita kata kenapa diwujudkan latihan exercise dan sebagainya. Okey, saya touch dulu berkaitan dengan ada orang sebut fasa pengurusan kecemasan ke, insiden ke, bencana ke. Ada nama lain dia panggil disaster management cycle. So dalam pengurusan insiden ke, bencana ke, dia adalah berbentuk cycle. Dia bukannya satu flat. Kadang-kadang kita biasa dengar sebelum, semasa dan selepas. So bila selepas tu seolah-olah kita habis dekat selepas tu. Sebenarnya dia tidak. Sebenarnya dia adalah berbentuk cycle. So basically-nya cycle ni kita bermula dengan fasa ataupun peringkat mitigasi ataupun prevention. Atau kalau mungkin Prof, tuan-tuan pernah mendengar biasa kita panggil double P double R. Okay, kita tidak kalau kita lebih mendalam kita tidak akan sebut sebelum, semasa, selepas. Kita akan lebih familiar dengan double P double R. Double P ini adalah P yang pertama adalah prevention ataupun mitigation, yang mana dia lebih kepada DRR, iaitu disaster risk reduction. Kita ambil contoh paling mudah, kalau banjir itu pembinaan banjir. Itu adalah DRR ataupun peringkat prevention ataupun mitigasi. Kalau kebakaran, kita ambil bencana ataupun insiden kebakaran. Setiap plan-plan bangunan yang akan dibina ini perlu mendapat kelulusan daripada pihak bomba. Itu adalah peringkat prevention. Yang mana kita telah menetapkan perlindungan dari segi kebakaran ataupun daripada banjir tadi. Kita meletakkan sesuatu untuk mengurangkan kesan bencana itu ataupun kesan insiden itu. Okey. Peringkat yang kedua adalah ataupun fasa yang kedua adalah kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan ataupun preparedness disebut juga sebagai planning. Preparedness ya, kadang-kadang kita panggil. Di fasa inilah berlakunya latihan, drill, mesyuarat, perbincangan dan sebagainya dan seangkatan dengannya lah ke arah kita untuk menghadapi bencana ataupun apa-apa insiden kecemasan. Boleh? So tabletop ini adalah berada di fasa preparedness. Okay, tabletop nanti saya akan cerita lebih lanjut selepas ni lah. Okay, kalau kita buat drill pun di fasa ini kita buat full scale exercise ataupun major exercise yang melibatkan multi agency, multi respon, berada pada fasa ini, fasa preparedness. Okay. Seterusnya adalah fasa respons ataupun fasa tindak balas. Okay, di fasa tindak balas inilah berlakunya kehadiran pasukan-pasukan tindakan kecemasan, tindakan oleh pasukan yang menjalankan operasi, depend kepada jenis bencana ataupun insiden tersebut. Kalau kita tidak fokus kepada operation yang seperti kebakaran, keruntuhan bangunan, kita ambil pandemik ini.
Okey, fasa respon ini, pandemik ini diketuai oleh KKM. Jadi kita kena merujuk kepada apa insiden yang berlaku. Okey, apa jenis kecemasan yang berlaku. Okey, dekat sinilah wujudnya, kalau kami kita panggil insiden command system. Di mana kita menguruskan insiden di tempat kejadian. Kalau kita merujuk kepada MKN nombor 20, setiap bencana ataupun bencana ini akan diketuai insiden komander dia ataupun dia panggil komander operasi diketuai oleh PDRM. Timbalan ketua operasi akan dibantu oleh JBPM. Kemudian akan adalah agensi-agensi lain yang bertindak ataupun membantu mengikut peranan agensi masing-masing dalam sesuatu bencana. Ataupun insiden, sekecil-kecil insiden pun, tindak balas respon ini pun akan berlaku. Sehinggalah sebesar-besar kita ambil pandemik ataupun disaster, natural disaster seperti banjir ke, tanah runtuh ke, bangunan runtuh ke. Saya ambil contoh yang saya rasa agak familiar juga ataupun viral juga yang kes dekat KL ini yang kren runtuh kita tahu ya. Kren runtuh dekat Suke. Itu adalah berlaku pada fasa respon. Okey, fasa mitigasi ini telah pun diambil peranan oleh jabatan seperti DOSH, yang mana dia telah menetapkan prosedur-prosedur SOP yang sepatutnya diikuti oleh pihak kontraktor. Okay. So apabila berlaku kecemasan, maka agensi yang lain yang berkaitan akan membuat respon. Okay, seterusnya, apabila selesai ataupun di hujung sesuatu insiden itu akan berlaku fasa yang terakhir itu recovery, pemulihan. Contoh paling mudah kita ambil adalah macam banjir. Banjir baru ni agak viral lah kan. So dia jadi macam glamour, macam top, banyak isu macam-macam timbul. So di fasa terakhir itu telah diwujudkan berbagai-bagai jawatankuasa yang menangani atau mengendalikan fasa recovery ini. Ada agensi jabatan yang menguruskan dari segi recovery untuk ekonomi. Okay, ada yang dari segi pembersihan. Okey, ada yang melihat recovery dari segi sosioekonomi. So macam-macam yang diwujudkan. Dia melihat kepada peringkat insiden tersebut. Okey, kalau peringkat insiden itu hingga peringkat nasional, maka jawatankuasa dia akan jadi lebih besar. Okay, kalau satu rumah saja kita ambil, satu rumah saja yang terbakar. So fasa recovery dia ni melibatkan mangsa tu, okay, mangsa kebakaran itu adakah contoh dia, ada tak dia tempat menginap untuk sementara. Okay, peranan ini kalau di KL ini diambil oleh DBKL untuk menempatkan di tempat-tempat pusat pemindahan sementara walaupun mangsa kebakaran. Dekat Flat Seri Sarawak itu kita ada satu floor lah, 8 unit rumah yang terbakar. So masa-masa kebakaran ini, di fasa recovery ini telah diambil peranan oleh DBKL dan juga JKM untuk membekalkan barang-barang keperluan asas, makanan dan sebagainya. So dalam agensi kerajaan ini pada hari ini ada peranan masing-masing di peringkat di keseluruhan 4 fasa disaster management cycle ini. So ini sebenarnya dia telah pun terbentuk dalam MKN 20 lah peranan agensi masing-masing. Okey. So, kalau tuan-tuan rasa ada pertanyaan, nanti tuan-tuan boleh tengok, kita akan mungkin ada persoalan di hujung sesi nantilah kot. Dan saya pun tidak menjangkakan kita sampai 2 jam lah sebab sebenarnya agak simple berkaitan tabletop ini. Okay. Cuma kita nak buat two-way communication dalam online ni agak susah sikit kan. Kalau bersemuka dulu kita boleh terus interact je. Kalau nak interact pun boleh juga, saya boleh stop lah. Kalau tuan-tuan rasa nak interact, unmute je, boleh panggil saya lah. Alright? Okay, So saya boleh ya? Ya, boleh. Alright. Okay, so ke next slide Alright. So kita pergi kepada tabletop.
Mungkin di UTM ini belum familiar dengan tabletop. Kenapa tabletop itu mudah je? Sebab dia kita kebanyakan berlaku di atas meja. Lebih kurang begitulah. Tidak berlaku di site. Latihan itu tidak berlaku di site. Tidak berlaku di ground. Tidak berlaku dalam actual condition. Ia berlaku di dalam bilik. Biasanya akan ada meja lah, sebab tu dia panggil tabletop exercise. Latihan atas meja. Kalau kita translate secara directly lah, tapi sebenarnya tidak begitulah. Dia ada beberapa kaedah. So, tabletop ini lebih familiar dengan short form dia TTX ataupun TTE. Okay, TTX. Kalau orang sebut TTX itu adalah tabletop. Okay. Kalau FTX adalah field training exercise. Maksudnya dekat ground. Dia biasanya akan ada TTX ataupun FTX. Alright? Ada juga yang lebih familiar dengan panggilan TTE pun sama juga. Tapi dekat Malaysia ni pada saya mengikut pengalaman lah, mostly-nya akan pakai nama TTX lah. Alright? So, slide ni ataupun definisi ini dalam English, so kita boleh cerita-cerita lah. Dia lebih kepada kita dalam bentuk discussion. Discussion yang mana simulated emergency situation. Maksudnya kita createkan satu senario, satu emergency situation, satu insiden, dan kita bincang berkaitan dengan insiden tersebut. Apa yang kita bincang, nanti kita akan go further lah. Okay. Mostly adalah lebih kepada role and responsibility. Sebab dekat ground pun, dia akan memainkan peranan secara fizikal. Secara fizikal. Contoh bomba, apabila dekat tabletop, kita tahu apa role bomba adalah memadam kebakaran. Kalau kita buat secara fizikal, secara actual dekat ground, so dengan realitinya kita akan pegang hose, padam api. Sama juga kalau kita ambil contoh ERT, peranan, contoh kita ambil flow warden. Peranan flow warden adalah memastikan setiap orang dalam floor tersebut evakuasi, maksudnya dikosongkan. Tak ada orang di floor tu dan dia memastikan, dia last man untuk checking. Dia tahu itu peranan dia. So, dalam fizikal nanti dia kena buat perkara itu. So, itu je beza dia sebenarnya. Okay? Boleh untuk definition So, dia lebih kepada, dengan kata pendek dia, perbincangan berdasarkan simulasi yang kita create. Okay. Alright. So, apa kelebihan-kelebihan yang ada apabila kita buat tabletop ini? Okay, kita berada dalam low stress environment lah. Maksudnya kita berada dalam bilik aircon, kita boleh relax, kita boleh cakap-cakap, kita boleh bincang-bincang, kita boleh minum, break minum. Tak sama, saya rasa tuan-tuan pun boleh bayang kalau dekat ground macam mana. Kita kena naik tangga, turun tangga. Tapi ini kita hanya berlaku imajinasi sajalah. Okay, yang kedua adalah low cost. Okay, mostly low cost ni apabila kita buat actual, physical, kita kena ada prop. Kita ada penglibatan pelbagai agensi kalau kita buat besar lah. Kita ada movement. Kita kena tutup pejabat, maksudnya kerja tak boleh buat. Apabila kita buat evacuation, satu pejabat kena evacuate. Kita tak boleh buat kerja dekat situ kalau organisasi itu jenis kita kata apa, business oriented ataupun generate income, dia ada sedikit sebanyak dia akan affected. Okay? Kemudian ongoing evaluation, maksud dia dalam kita perbincangan itu kita akan sentiasa boleh evaluate. Kita buat ini apa akan jadi? Tak boleh. Sebab discuss kan? Tak boleh. Kita buat ni macam mana? Akan keluar result macam ni. Dia tak sama dekat ground. Kita buat contoh, kita buat evakuasi. Kita evaluate, evakuasi itu tidak berjaya. Kita tidak akan repeat balik. Kita tidak akan repeat balik. Okey, naik balik ke bangunan, kita buat lagi sekali. Tidak akan berlaku lah benda-benda macam tu kan.
So dekat kita bila kita buat dekat tabletop ni dalam bentuk perbincangan ini, kita evakuasi terbakar tingkat 3 kita cakap. So laluan mana kita nak ikut? Kita boleh evaluation itu berterusan. Okay? Kemudian facilitated group discussion of problem areas. So dekat sini kita boleh tengok permasalahan yang wujud itu dan kita boleh bincang, kita boleh tackle melalui idea-idea. Okey, melalui idea, pelbagai idea. Sebab dalam kaedah tabletop ini kita ada beberapa kaedah lah. Saya akan pergi detail juga nanti. Di antaranya kita akan buat secara paper movement, ada yang buat secara Q&A, answer, question and answer saja. Okey, dekat sini masalah yang wujud itu kita boleh bincang dan kita boleh dapatkan berbagai pandangan. Berbeza dekat ground, bila satu masalah yang wujud, agak sukar untuk kita bincang. Dia ada masa-masa tertentu sebab tindakan untuk operasi itu berjalan. Okey? So, apa kekurangan dia? Kekurangan dia memang tidak realistik lah. Sebab kita lebih kepada imajinasi. So, kita tidak keluar peluh. Kita tidak mengangkat mangsa. Kita tidak rasa penat. Okay? Dan kita tidak akan rasa macam mana kalau keadaan sebenar berlaku. Kita kalau setengah-setengah kita buat sadri, kita akan buat sampai kalau saya sampai kita bakar api betul-betul. So tak rasalah bahang api itu, tak rasalah panas itu. Okay, kalau pihak macam kami pihak bomba ni, kalau kita buat fizikal kita kena pakai pelbagai PPE dengan breathing apparatus set, dengan fire jacket, dengan helmet. So itu dia menguji kita punya mental dan fizikal. Kalau kita buat dekat dalam bilik ni kita relax lah, macam kelebihan tadilah, kurang stres. Okay. Kemudian provide only a superficial review of an organization. Tak nampak saya ni. Overall plan. Okey, dekat sini kita ada buat plan, tetapi kita tidak boleh nak buat keseluruhan selalunya. Kalau kita buat tabletop ini, kita mostly setiap agensi akan perlu ada pre-incident plan ataupun lebih dikenali kalau di luar daripada kami ini ada yang kita panggil emergency response plan. Okey, certain apabila kita buat secara tabletop kita tak boleh nak buat semua dalam emergency response plan. Sebagai contoh, dalam emergency response plan kita ini kita ada penglibatan ERA, Emergency Response Agency. Tapi apabila kita buat secara tabletop, kita tidak akan panggil lah. Contoh macam UTM buat tabletop, mungkin peringkat UTM mungkin tidak akan panggil bomba untuk join tabletop. Tapi kalau buat full scale exercise, kita akan panggil agensi-agensi untuk turut hadir, turut sama menyertai dalam full scale exercise. Betul kan? Saya rasa ini memang commonnya lah. Alright. So seterusnya, okay, kita pergi kepada kaedah untuk menjalankan tabletop. Okay. Ia dijalankan secara perbincangan, persembahan secara individu atau berkumpulan. Ini tertakluk kepada facilitator ataupun moderator yang mengendalikan lah. Okay. Macam saya dah sebut tadi, ada saya pernah mengendalikan sendiri, kita buat secara Q&A, question and answer. Okay. Saya ambil yang paling mudah saya pernah buat lah. Kita buat simulasi tabletop gempa Gunung Kinabalu. So kita panggil semua agensi menyertai PDRM daripada Taman-Taman Sabah, daripada APM, daripada KKM. Kita create satu senario. Kita tanya soalan. Apa peranan, apa perlu buat? So ini perlu di-plan dan di-prepare di peringkat awal oleh
facilitator yang akan mengendalikan lah. Directly, maksudnya jawab secara spontan. Ini kita nak menguji tahap kefahaman, tahap kemahiran sesuatu ataupun satu responder ataupun partisipan dalam tabletop talk kita ini. Kita ambil contoh yang kalau dekat UTM ini, dia ditugaskan sebagai ERT. Okay, kita tanya direct dia. Okey, berlaku kebakaran di tingkat 3. Apa yang perlu tuan buat? Dia kena jawab secara spontan sebab apabila berlaku kebakaran yang betul, memang spontan pun dia kena call 999 ke, kena maklum kepada pihak security UTM, kena maklum kepada pihak HSE UTM. So peranan itu kita tanya secara on the spot. Okey, mungkin kita boleh tanya yang peringkat tasking. Yang IAT tadi, mungkin dia dah belajar bagaimana nak padam kebakaran. Okey, you nampak kebakaran di tingkat 3, di bilik 1. Apa yang perlu dilakukan? Dia adalah di tasking level. Maksudnya dia tahu untuk memadam kebakaran. Jadi dia kena cerita apa yang perlu dia buat. Itu yang berlaku sebenarnya dalam tabletop. Jadi kita lebih kepada imajinasi lah. So perbincangan ini berlaku dalam satu kumpulan. Okey, ada juga kaedah yang kita jalankan secara kita panggil paper movement. Yang mana mostly ni kalau penglibatannya ramai lah. Kita bagi by group, kita bagi senario. Okey. So group ini bincangkan apa tindakan-tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan senario itu. So akan berlaku perbincangan, di akhirnya akan ada presentation. Okay. Sebenarnya di Malaysia ini tabletop ni implementation ni dah saya ingat saya dah peringkat international lah. International kita pun dah banyak kita buat latihan secara tabletop. Okay. Yang melibatkan juga negara-negara luar. Saya pernah terlibat, diadakan di Sabah dulu, tak ingat saya. Kita buat senario tsunami yang sangat besar, earthquake dengan tsunami. So ada kehadiran daripada, saya lupa dah negara mana sebab beberapa tahun lepas lah, banyak negara termasuk China, daripada UK pun ada. So dia datang satu tim, senario kita buat itu dikendalikan oleh MKN pada masa itu. Sebelum wujudnya NANMA lah, Majlis Keselamatan Negara. Sebelum wujud NANMA, pengurusan bencana ini bukan satu bahagian dalam MKN. Okey, kalau tuan-tuan saya boleh share sikit sejarah lah. Dalam Majlis Keselamatan Negara ini dia ada beberapa bahagian lah. Saya ingat samalah mana-mana organisasi pun. So yang saya ingat, dia ada bahagian sempadan, bahagian keselamatan, bahagian pengurusan bencana. Okey. So bahagian pengurusan bencana ini yang akan mengendalikan tabletop di peringkat international level. Okey. Selepas tahun 2000 banjir besar 2014, NANMA ditubuhkan. So sekarang ini pengurusan bencana di Malaysia ini diurusteriakan ataupun disekretariatkan oleh NANMA lah di peringkat pusat. Okey. So kaedah yang saya sebut tadi, paper movement ini dia lebih kepada perbincangan by group, okay, dan juga akan ada presentation. Maksudnya panjanglah. Biasanya ini berlaku kalau kita create senario itu dalam scale yang besar, skala yang besar. Ini kita akan buat paper movement lah. Okey, dalam kita mencipta senario ini, dalam kita mencipta senario, ini penting kepada facilitator lah ataupun pengendali ataupun moderator yang akan mengendalikan tabletop ini. Kita kena pasti jenis-jenis kecemasan. Okay, berdasarkan kalau bolehlah biar relate dengan kita. Relate dengan kita apa yang kita hadapi. Contoh, kalau UTM nak buat tabletop berkaitan dengan senario berlakunya kebocoran bahan kimia, agak tidak bersesuaian kan? Sebab dekat UTM ini
tidak mengendalikan bahan-bahan kimia. Kalau kilang, cun. Kena. Kecuali UTM saya tidak pasti, mungkin ada lab, peringkat lab. Okey, kalau peringkat lab, kena suit lah, kena sesuai dengan peringkat. Kalau ada makmal dengan bahan kimia apa ada dekat makmal. Maksudnya kita nak expand, kita nak extend, kita nak senario itu kena macam sesuai dengan apa yang berlaku di tempat kita lah. Okey, kita boleh juga membuat penilaian risiko, apa risiko-risiko yang kita ada. Kalau sebut penilaian risiko ni, rasa UTM peringkat Prof ni lagi master lah daripada saya ni, berbagai kaedah untuk membuat penilaian risiko. Cumanya kalau dalam Bombo ini, kalau sebut penilaian risiko ini, kita agak berbeza. Berbeza dekat mana? Macam kami, kita ada penilaian risiko bukan semasa insiden, bukan semasa kecemasan. Dan kita ada penilaian risiko semasa insiden. Okay? Semasa berlaku kecemasan. Lain dia punya kecemasan ataupun penilaian dia. Hampir sama tapi ada sedikit perbezaan lah. Okay? So, kita kena pasti jenis-jenis kecemasan yang mungkin wujud di premis kita, di tempat kita, untuk kita create sesuatu senario lah. Okay? Alright. So, seterusnya dalam kita nak menjalankan tabletop ini, kita perlu menetapkan misi. Misi tabletop kita ini, kita fokus kepada apa? Okay, kita nak cipta senario, misi kita apa? Kita nak pastikan, saya ambil contoh ni, keselamatan nyawa penghuni-penghuni bangunan. Jadi, kaedah tabletop kita akan menjurus kepada evacuation. Macam tu. Keselamatan harta benda. Kaedah ataupun senario kita, injection kita nanti, kita akan menjurus kepada protection kepada harta benda yang wujud. Okay? Alright, kita tetapkan misi dulu. Okay? Dalam kita mencipta senario, dalam kita nak mengendalikan tabletop, kita juga perlu menyesuaikan dengan keupayaan kita, capability kita ataupun ability kita, kebolehan kita. Yang pertama dari segi keuangan. Contoh bajet ada 3,000 kan. Tapi kita nak buat tabletop, kita nak libatkan 1 UTM. Tak cukup lah nak sedia makan nanti. Ataupun kita nak buat sampai 3 hari kita punya senario. Kos tu, dari segi kos. Yang pertama kita tengok bajet kita. Apa cukup tak? So, mungkin kita dalam tabletop ini, kita boleh melibatkan 3 peringkat. Yang pertama, kita libatkan peringkat management ataupun strategic level. Okay? Peringkat-peringkat yang dekan ke, timbalan dekan ke, mungkin ketua-ketua jabatan pun boleh terlibat. Peringkat ni saja kita buat pun boleh. Kemudian kita buat tactical level. Tactical level ni ataupun intermediate level. Peringkat yang kedua, yang mana kalau dalam kerajaan ni PMP lah kot. Okay, yang pengurusan tertinggi jusa-jusa tu. Kemudian tactical level ni adalah PMP. Kemudian tasking level. Tasking level ni orang yang mengendalikan tas lah. Okay, kalau bomba ni yang anggota bomba yang pegang hose, yang pegang nozzle. Dia bukan biasanya dia bukan bertindak sebagai komander. Okay, dia bertindak sebagai orang yang menjalankan operasi. Okay, pertama kita tengok dari segi keuangan. Yang kedua, kita semak dari segi peralatan, apa kemudahan yang kita ada. Sebagai contoh, tempat. Sometimes bila kita buat senario yang agak besar, kita memerlukan bilik-bilik yang untuk discussion. Kita bukan buat dalam satu tempat yang besar. So, kita kena cari fasiliti yang ada bilik yang bersesuaian. Kita tak boleh, kalau tempat tu tak sesuai, mungkin dewan tu besar, kita bagi by group, ataupun bilik tu kecil, kita nak bagi by group, tak sesuai. Jadi kita kena tengok kesesuaian. Okey, kita cipta senario berdasarkan peralatan menangani insiden yang kita ada. Okey, macam saya cakap tadi,
kita buat insiden cerita. Saya nak cuba relatekan dengan apa yang ada UTM lah. Kita buat macam, tapi yang dekat premis ni lebih yang paling familiar adalah kebakaran lah. Tapi kita ambil contoh yang lain. Nak cuba pergi yang lain. Macam hazmat tadi, kita buat situasi hazmat tetapi kita tak ada peralatan hazmat. Kita tidak pernah dilatih berkenaan dengan hazmat. Jadi kita nak menghidupkan suasana terbentuk itu tak boleh. Sebab contohlah kita kata, okey, berlaku kebocoran kimia. So apa yang tindakan yang perlu anda buat? Jadi dia tak boleh nak buat, dia tidak pernah hadir kursus hazmat, dia pun tidak tahu berkaitan dengan bahan kimia apa. Jadi tidak sesuai untuk kita buat. Jadi kita kena lihat apa capability ataupun apa capacity ataupun apa ability yang kita ada. Kena relate. Okey. Kemudian sumber tenaga pengoperasian kecemasan. Ini penglibatan yang saya dah sebut tadi, tactical, strategic level, tactical level dan juga tasking level. Peringkat mana kita nak buat? Kita boleh juga buat semua ketiga-tiga level ini sebab dalam sesuatu insiden, kalau agak besar kita create, dia akan melibatkan, automatically akan melibatkan ketiga-tiga peringkat ini. Okey, contoh orang yang padam api, okey, orang yang tarik rail dekat bangunan. Kemudian tactical level di peringkat floor warden ataupun dekan yang mana menerima laporan daripada tasking level ini ataupun staf petugas ERT ini, okey, dia kena bertindak sebagai insiden commander sebab dia adalah pegawai lebih kanan. Okey, apa yang dia perlu lakukan, dia kena tahu. Kemudian kita nak panjangkan ke peringkat atas lagi sekiranya kejadian itu besar. Okey, apa yang berlaku saya ambil contoh yang real punya, kebakaran dekat UM. Kebakaran satu blok saya lupa dah blok apa, 2000, mungkin tuan-tuan tahu juga kot kebakaran di UM ni. Satu blok 3 tingkat daripada bawah sampai ke atas bakar. Jadi level dia tu sampai ke hadiran menteri. Okey, menteri datang melawat site. Apabila menteri datang melawat site, maka manajemen tertinggi akan terlibat secara automatiknya. Jadi injection dia senang je macam tu. Kalau kita buat tabletop ini untuk peringkat level tertinggi, okey, telah dimaklumkan bahawa Menteri Pendidikan atau Menteri Pengajian Tinggi akan membuat laporan ke lokasi insiden. So apa yang perlu pihak tuan membuat persediaan dan lakukan. Okey, dapat guys tu kan? Jadi kita boleh create senario itu sampai peringkat mana kita nak buat. Peringkat sampai peringkat BC ke NC ke kita boleh buat sebenarnya berdasarkan kita punya moderator lah. Kalau kita nak buat tasking saja. Jadi kita kena lihat apa ability kita lah. Okey, yang seterusnya dari segi ERP. ERP saya percaya sepatutnya setiap premis ni ada ERP sendiri. Sama ada secara komprehensif ataupun secara yang ringkas ataupun simple. Okey, saya percaya macam UTM ni dia ada yang komprehensif lah sebab ada pasukan ERT, supposed to be lah. Okay. Jadi peranan-peranan setiap dalam setiap portion atau setiap bahagian, setiap partisipan dalam ERP itu kita cuba suitkan dengan ERP yang kita ada. Maksudnya kita create senario, kata dah ERP ini perlu memaklumkan kepada HSE dahulu sekiranya berlaku insiden kecemasan. Dalam ERP menyatakan begitu. So, apabila kita create senario tu ataupun answer dia lah, jawapan dia, kita apa tindakan anda? Jadi dia jawapan dia tu dia kena suit dengan apa yang dalam ERP. ERP kata maklum HSE call 999. So kita kena relate kan lah. Alright. Okey. Seterusnya kita perlu juga menetapkan objektif. Okey, apa objektif tabletop yang kita nak buat ni? Okey. Dalam kita menetapkan objektif ni, commonnya ataupun
yang biasanya lah kita pakai lah kalau kita letak objektif ni adalah menggunakan kaedah SMART ataupun short SMART ni iaitu spesifik. Apa objektif dia? Kalau kata kita nak tetapkan, kita nak lihat bagaimana ERT memainkan peranan. Itu objektif kita. Nak tahu, setakat mana kemahiran dia. Spesifik. Okay? Kemudian measurables. Boleh diukur. Boleh diukur, boleh diuruskan. Seterusnya adalah A, yang achievable, acceptable, boleh dicapai lah, boleh dicapai. Kita meletakkan objektif ini yang boleh dicapai. Dan juga realistik ataupun relevan dan boleh berhubung kait, dan juga ada jangka masa tertentu, time bound lah. Time bound maksudnya ada masa yang kita tetapkan untuk kita menetapkan suatu objektif. Ini saya rasa common lah, mana-mana kita menetapkan objektif pun kita boleh, ataupun objektif ke KPI ke, selalunya kita akan menggunakan pakai kaedah SMART inilah. Okey. Seterusnya untuk sambungan yang objektif tadi Okey, antara objektif yang sering diberi tumpuan kemahiran saya dah sebut tadi. Okey. Tata cara komunikasi penyampaian maklumat berkesan. Ini saya tak sebut tadi. Dalam sesuatu insiden, komunikasi adalah satu elemen yang sangat penting. Satu elemen utama. Kalau gagal communication dalam insiden, maka operasi akan gagal. Kita akan lihat, kalau saya nak ambil contoh banjir dekat Seri Muda itu hari, agak tidak baguslah dan nanti sebab benda banyak-banyak cakap. Tapi basically-nya mana-mana operasi pun, mana-mana kejadian, kalau fail dekat communication, penyampaian maklumat tak ada, operasi itu akan gagal. Sebab komunikasi ini menggunakan komunikasi inilah kita memberi arahan, kita memberi maklumat. Contoh, kalau maklumat banjir, kita tak tahu ada 10 mangsa yang terperangkap kat dalam. So macam mana kita nak menyelamatkan dia? Kalau komunikasi kita terputus, macam kami emergency response agency ni, kita ada satu, kita panggil Government Integrated Radio Network, GEN, yang mana ada 9 agensi, tak silap saya, dibekalkan dengan komunikasi GEN ini, yang mana kami boleh berhubung, bukannya kita berhubung pakai telefon biasalah. Ini dia menggunakan trunk mode system ataupun direct mode system, kita boleh bercakap. So ini dibekalkan oleh government yang dikendalikan melalui ataupun di bawah KPMM, Kementerian Komunikasi Multimedia. So emergency response agency ni ada untuk komunikasi sebegini. Okey. Kemudian objektif kita prosedur tata cara mengaplikasi pelan tindakan kecemasan yang telah disediakan. Ini saya dah sebut tadi ada gambar ERP tadi. So objektif kita dah plan. So kita buat apa yang kita plan. And then kita revise kita punya plan. Sekiranya ada kelemahan. Itu yang penting. Sama ada kita buat keadaan secara tabletop ke, secara fizikal ke, kita base kepada apa yang kita plan, and then kita buat apa yang kita plan. Okey. Pemahaman mengenai rantaian perintah dan kawalan, command and control. Dalam mana-mana insiden, bukan insiden sebenarnya pun, organisasi lah. Cuma command and control ini dia lebih familiar kepada kita, kaedah lah kita ataupun terminologi perintah dan kawalan ini dia lebih relate ataupun lebih common dalam situasi insiden. Kita panggil command and control ataupun perintah dan kawalan, bahasa Melayunya lebih familiar command and control. Dan macam kami ataupun di overseas, di UK, di US, kita lebih menggunakan pakai incident command control, kita panggil directly. Incident command control. So dalam kita mengendalikan ini, kita perlu ada satu ketua. Satu ketua yang akan menguruskan insiden ini.
Kemudian kita ada subordinate. Sama juga dalam kita menguruskan organisasi, ada pengarah, ada timbalan pengarah, ada penolong pengarah, ada CEO dan sebagainya. Konsepnya sama, cuma dalam presiden dia lebih familiar, lebih common dengan panggilan command and control. Sebenarnya sama. Cumanya apabila kita sebut command and control ini, dia lebih macam strict lah. Sebab perkataan command and control ini sebenarnya diambil sejarahnya diguna pakai dalam militeri dalam perang-perang dulu, World War dulu. So dia ada commander dan sebagainya. Jadi dia perlu strict, dia perlu firm. Dia tidak sama macam kita menguruskan organisasi secara rutin ini. Dia agak fleksi. Sebab nak berperang, nak menangani insiden ini, kita kena buat decision yang tepat dalam masa yang singkat. Okey. Kemudian interaksi dengan agensi luar. So kalau kita menetapkan objektif ini sehingga kita nak wujudkan hubungan dua hala, kita nak mewujudkan link di antara agensi-agensi kecemasan contohnya. So kita boleh libatkan. Kalau kita menetapkan objektif itu. Contohnya UTM nak wujudkan link nak dengan balai bomba mana, nak tahu balai bomba mana yang respon sekiranya berlaku kebakaran. Okay? So pihak UTM boleh ataupun moderator, facilitator ini perlu expand dia punya senario, meletakkan objektif untuk mewujudkan hubungan dua hala dengan balai bomba berhampiran. Objektif dia. So kita libatkan bomba. Sama KKM ke mana-mana agensi lah yang mana related. Okey. Hasil keseluruhan objektif akan menentukan penambahbaikan khususnya penglibatan pemberitahuan. So daripada objektif ni kita akan tengoklah mana kelemahan, mana penambahbaikan yang kita boleh buat. Right? Okay, so kita go further. Yang pertama, apabila kita nak membuat latihan tabletop, selalunya kita akan tubuhkan satu tim. Exercise Management Staff, EMS kalau kami pakailah. Mana satu kumpulan orang, satu kumpulan manusia yang di-appointed untuk duduk, sit down, satu komiti lah senang cerita, untuk bincangkan senario, bincangkan objektif, menetapkan objektif, untuk create senario, untuk createkan injection, untuk menjadi facilitator, menjadi moderator yang akan mengendalikan, menguruskan segala tabletop ini. So, kita perlu wujudkan macam, kita boleh panggil jawatankuasa, kita boleh panggil komiti, kita boleh panggil sekretariat, kita boleh panggil urustia. Tapi basically-nya sama, beberapa orang yang kita rasa kita boleh lantik. Yang ada experience mungkin, yang tahu, yang pernah terlibat untuk mengendalikan tabletop exercise ini. Sama juga kalau kita buat fizikal pun, dia akan ada sekretariat yang akan kontrol daripada bermula persediaan, starting kita trigger senario sehinggalah ke peringkat postmortem. Kita akan ada urustia. Sama juga apabila kita buat ini. Okay. Jadi komiti ini akan memikirkan senario yang seperti mana yang saya maklum tadi. Apa ni? Sekejap. So komiti ini akan memikirkan senario yang related dengan UTM. Kalau UTM nak buat apa yang sesuai, kena fikir bangunan mana yang sesuai, blok mana yang sesuai, insiden apa, penglibatan, jumlah penglibatan yang seramai mana kita nak buat. Okay. So kita create senario apa yang paling related dengan kita nak buat lah. Okay.
Okey. Apabila kita dah create senario, semasa create senario kita dah kena plan injection. Selalunya sama dengan fizikal juga, kita akan create main senario dulu. Main senario ni bertujuan untuk kita trigger insiden tersebut. Okay, contohnya kita kata berlaku kebakaran di tingkat 3 di bilik 1 dan terdapat satu mangsa. Okay, kita trigger senario. Apa tindakan awal yang perlu dilakukan? Okay. So, maka menjawablah. Partisipan ini akan jawablah. Kalau kita buat secara Q&A, terus jawab. Kalau kita buat secara paper movement ataupun secara grup, okay, berbincanglah jawab. Okay, apabila dalam bincang-bincang itu kita bagi masa, mungkin berlaku dah dalam 15 minit, 20 minit. So, partisipan ni dah dapat jawapan mungkin, kita pun masukkan injection. Sebabkan kejadian lah injection. Injection ni adalah untuk kita melihat setakat mana kebolehan, kemahiran partisipan itu untuk menangani insiden yang berlanjutan. Berlaku perkara lain lagi pada masa yang sama. Untuk dia membuat keputusan, untuk partisipan ini melihat ataupun memikirkan tindakan-tindakan lain yang perlu dia buat. Contoh tadi dah ada satu mangsa. Okey, tiba-tiba kita inject, mangsa tersebut mengandung. Okey, mangsa tadi selamat tapi mangsa tadi mengandung, kita inject. So apa dia perlu buat? Dia nak buat turun tangga tadi. Kalau mangsa biasa mungkin cedera sikit boleh bawa turun tangga. Okey, lift tidak boleh digunakan. Lift bomba rosak. Lift public dah tentu tak boleh guna kalau kebakaran kan. So kena turun tangga. Masa tu patah kaki kita punya injection. Contoh. Ataupun kita injek di luar main senario itu. Berlaku lagi satu letupan di dapur gas. Kita boleh injek. Macam-macam kita boleh buat lah. Okay. Untuk contoh macam terdapat sisa-sisa kebakaran yang jatuh berhampiran, terkena mangsa kat bawah pula. Okey, apa yang perlu dibuat? Jadi mungkin daripada injection ini dia melibatkan satu parti yang lain ataupun satu penglibatan orang yang lain. Sebagai contoh, mula-mula ada satu mangsa, kemudian kita injek di tingkat 4, mangsa ada 50 orang tidak dapat turun. Okay, ataupun mangsa tu dah lemas dengan asap. Okey, dia berlaku danger in danger kita panggil. Dalam bahaya, wujud bahaya lain. Okey, apabila berlaku mass casualty, contoh mangsa yang sangat ramai. Jadi apa tindakan yang kita fikir? Dah tentu ambulans yang ramai, yang banyak. Jadi kita nak tahu critical thinking, apa yang partisipan itu bila dia dapat injection, apa yang perlu dia buat. Itu yang penting. Dia tidak statik kepada satu tu habis. Dia kita masukkan injection macam-macam lah. Alright? Okey, ianya boleh diperolehi melalui kejadian lampau serta data rekod daripada kes kejadian di lokasi lain macam saya sebut tadilah. Sekiranya kita nak buat injection ni just sebagai idea lah. Kita tahu ada sejarah dekat bangunan yang kita create kebakaran itu. Ada sejarah kita ambil dia punya sistem pemadaman kebakaran tidak bagus. Ada sejarah. Jadi ERT tak boleh nak buat apa. Jadi apa ERT yang perlu buat? Kita injek macam tu contohnya lah. Okay, macam-macam cara kita injek berdasarkan apa yang kita ada, berdasarkan apa yang sesuai. Okey. Kemudian dalam kita nak menjalankan injection tadi, kita boleh kenal pasti ancaman bahaya yang wujud semasa latihan dijalankan. Itu tadi saya sebut danger in danger tadi tu.
Okey, apabila kita create senario bukan kebakaran saja, kita kata uh, mungkin ada tanah runtuh dekat belakang, dekat UTM, mungkin ada tebing tinggi, saya tak pasti. Mungkin ada kawasan-kawasan berlaku runtuhan tanah tapi tak ada mangsa. Okay? So apa bahaya lain yang wujud? Mungkin boleh berlaku apabila tanah runtuh ini, mungkin boleh efekkan collapse structure, runtuhan pula kepada bangunan. Apabila berlaku tanah runtuh ni, dia ada hubung kait dia. Jadi kita boleh relatekan senario yang kita cipta itu. Okay. Alright. So ini pihak-pihak yang terlibat lah. Jadi dalam kita komiti tadi, komiti yang nak createkan tabletop ini, nak menjalankan tabletop ini, macam saya cakap tadi, setakat mana pihak yang kita nak libatkan? Management ataupun strategic level, tactical level, peringkat intermediate ataupun tasking level. Kita boleh buat 2 peringkat, 1 peringkat, ketiga-tiga peringkat kita buat penglibatan ini. Ataupun kita boleh buat 2 peringkat sahaja, peringkat atas sebagai observer pun boleh. Peringkat atas sebagai observer. Kita buat tasking level, peringkat intermediate ini sebagai observer, sebagai penilai. Sebagai penilai. Bukan sebagai players, bukan sebagai partisipan dalam tabletop ini. Jadi pihak keterlibatan pihak ini, jadi kita yang tetapkanlah, komiti tetapkanlah nak libatkan sampai peringkat mana. Okay. Alright. Okay. So saya rasa sebenarnya tak panjang tabletop ini. Tabletop sebabnya dia very simple. Jadi kalau kita dah buat sekali tu, kita tahu oh simple sebenarnya tabletop ni. Kita boleh habiskan dalam mungkin setengah hari saja. Kita boleh extend, kalau rasa bajet besar kita buat dalam tempoh 1 hari pun boleh. Kalau sampai 2 hari pun boleh. Macamnya peringkat international saya buat tadi 2 hari 1 malam dia running sampai 2 hari 1 malam. Kalau tuan-tuan search dekat YouTube, ada TTX tabletop yang KKM buat. KKM buat peringkat national level, melibatkan hampir-hampir semua ketua jabatan, ketua agensi. Buat dekat Hotel Izora. Dirasmikan ataupun tutup ataupun rasmi penutupan oleh menteri. Okey, terpulang kita punya di atas capability kita cakap tadi lah. Okey, kesesuaian kita. Okey, UTM nak buat satu UTM terlibat. Semua fakulti, semua dia panggil apa kat UTM, dia panggil college ke? Penginapan kan? Semua college ada yang panggil desa. Kalau saya USM dulu dia panggil desa siswa. Ada yang dekat sini saya tak pastilah. Okey, keterlibatan itu terpulang kepada kita nak tetapkanlah, bergantung kepada yang keupayaan teras tadi, keuangan, masa. Okey, kalau kita rasa nak buat 1 hari terlampau panjang ataupun kita terlampau pack. Kalau buat setengah hari terasa pack, kita boleh buat sampai 1 hari. Jadi berdasarkan keterlibatan, okey, dan juga senario yang kita tetapkan. Alright. So, panjang lebar juga, berapa lama saya cakap ni? Sejam juga Sejam tuan, memang ngam-ngam sejam. Ngam-ngam sejam, lama juga. Tapi saya rasa sekejap lah, sebab slide ni tak banyak kan. Kami pun sekejap tuan, memang menarik sungguh ni. Menarik sungguh. Okay. Saya rasa saya boleh buka lah kot. Alright, okay. So, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Khairul. So, dengan kata sharing session lah, okay, ilmu. So, I think banyak manfaatnya. So, ini juga orang kata buka maknanya kita membuka kita punya idea. Tak semestinya bila berlaku kecemasan tu kita mesti orang kata praktis, maknanya hands on kena berlaku. So, maknanya kita boleh orang kata bayangan, ini kita gunakan sebagai angan dulu ni Tuan Khairul kita berangan kalau berlaku kecemasan apa kita nak buat. Setengah tu kalau kita tanya berlaku kecemasan apa nombor bomba pun tak tahu kat mana nak cari.
Dekat mana Yes. dia, siapa yang dia nak apa yang dia nak buat. Ada yang kata sampai tak tahu apa nak buat apa kan. Nak lari Ya. tak tahu nak lari ke mana. Nah, Alright, okay. So, saya ucapkan terima kasih banyak kepada ilmu yang dikongsikan. So, saya bukalah kepada partisipan. So, Alhamdulillah, Tuan Carol, kita dah dapat, I think, sehingga 124 partisipan hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ramai juga. So, Alhamdulillah. So, saya buka dulu kepada Q&A. Silakan kalau ada, mohon nyatakan nama, dari mana dan nyatakan soalannya. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuan, saya Khairul Zaman daripada Seksyen Keselamatan. Okey. Okey, saya nak tanya, overall habis sebaik sahaja kita dah buat tabletop exercise tu kan, hasil daripada tabletop yang kita buat tu, bolehkah kita generatekan sebagai ERP? Boleh? Boleh. Dia tabletop ini kita salah satu kaedah untuk kita melihat kelemahan-kelemahan atau kita nak buat penambahbaikan. Basically, kalau tak ada ERP lagi, kita perlu wujudkan ERP dulu. Okay, kita kena faham dulu ERP. Daripada ERP itu kita buat tabletop. So daripada kita tabletop itu, kita buat penambahbaikan kepada ERP tersebut. Boleh diambil kira walaupun kita tidak buat secara fizikal pun boleh. Sebab contohnya, apabila kita buat secara tabletop ini, dia lebih kepada communication ya. Kita ambil contoh yang paling mudah, saya bagi contoh paling mudah. Okey, berlaku kebakaran di tingkat 3 tadi. Saya ambil yang tu paling mudah. Okey, apa yang perlu anda lakukan? Dalam ERP kita sebut memberi maklum kepada pegawai keselamatan yang terlibat. Okey, dalam kita buat tabletop itu kita terfikir, kenapa kita tidak memaklumkan kepada 3 peringkat terus? Kepada HSE, kepada floor warden, contoh kepada dalam masa yang sama kepada 999. Kita boleh tetapkan sebab dia peringkat. Ada juga sebab macam ada permis yang besar. Saya ambil contoh dia panggil tier, dia menggunakan terminologi tier ataupun peringkat. Tier 1, tier 2, tier 3. Okay. Berlaku insiden yang kecil, dia tidak akan call bomba. Sebab dia ada kapasiti ataupun dia ada capability untuk mengendalikan sendiri. Jadi dia punya ERP dia hanyalah memaklumkan kepada respon team ataupun manager ke dan sebagainya yang terlibat untuk menilai. Di peringkat tier tu barulah dimaklumkan kepada emergency response agency, kepada bomber ke, polis ke, kepada ada yang menetapkan ERP sebegitu. Jadi jawapan saya, boleh melalui tabletop ini kita tambah baik ERP. Boleh kan? Okey, terima kasih Tuan. Baik. Okey, kita buka lagi. Kalau ada soalan-soalan yang lain, silakan. So, mungkin boleh tanya pengalaman luas ni Tuan Carol ni. So, boleh tanya ni. Banyak macam-macam kita boleh tanya ni. Tuan Carol, boleh tak kita buat tabletop ni secara macam ni, online? Kalau katakan kita tak buat meeting secara fizikal, tapi kita nak buat online, begini, possible tak? Boleh tak kita berlaku begitu dalam keadaan sekarang? Possible jugalah, tapi agak kurang praktikal. Kira kita kata paling worst lah tu nak buat secara online ni. Sebab online ni interruption dia agak, communication kita tu agak macam terbatas sikit kan. Boleh kalau, contohnya lah kalau kata kita dah set cantik dah ni, kita dah create nak buat secara bersemuka lah, bukan bersemuka lah kita nak buat tapi ada pula kes positif. Ada yang peserta dia positif kan. Jadi kita boleh hybridkan dia. Bolehkan secara online. Boleh. Macam tu. Masih boleh dibuat secara online. Okay, kita sebab senario macam senario tu kita share. Macam senario tadi saya melupa nak maklum. Kita boleh bukan sahaja kita type berlaku kebakaran tingkat 3. Even kita boleh masukkan mapping.
Okey, kita masukkan dalam kita punya slide senario tadi, mapping dekat mana berlaku kebakaran. Contohnya lah, even kalau peringkat saya pernah hadir kursus dengan daripada Holland saya. Dia punya buat tabletop exercise ni, dia menggunakan virtual simulation. Maksudnya dia ada satu software yang kita tengok, kalau kita kata naik jentera, dekat skrin dia tu keluar macam kita duduk dalam jentera. Kita klik padam api, dia pun keluar padam api. Itu canggih lah daripada daripada Holland dulu yang dia buat data hadir. Dia bawa dia panggil apa kan, software ataupun bukan application, dia panggil apa macam game gitulah, macam main game pula saya rasa. Virtual reality, VR. Yes, virtual reality. Ya, virtual reality dia panggil. So, kalau kita ada yang tu memang bagus. Kami di Bomba, kita pernah buat sampai peringkat pertandingan sebenarnya tabletop ni. Kita kita buat pertandingan antara negeri-negeri. Maksudnya satu negeri akan diwakili oleh mungkin 5 orang peserta dalam satu tim. Okey. Ya, penganjur ni akan createkan senario berkaitan. Dalam senario itu kita menggunakan virtual reality ni. So, keluar api kita nampaklah gambar api tu. Dia lagi real sikit lah. Lagi syok lah kalau orang participant tu terlibat tu. Kalau ada sampai boleh buat software macam, boleh ada software macam tu, normally kena belilah. Itu lagi cantik lah. Lagi cantik lah. Okay? Okay, terima kasih Tuan Karul. So, ada lagi tak soalan? Silakan. Daripada partisipan yang hadir. Ya, ada lagi? Silakan. Boleh aku sebab benda simple kan. Benda simple lah sebenarnya tabletop ni. Boleh kalau kita buat sekali kita nampaklah. Kita nampaklah dia punya tidaklah terlampau complicated macam kita nak buat fizikal. Dia tak terlampau complicated. Cuma ini adalah satu pendekatan kaedah lain untuk selain daripada fizikal untuk kita buat latihan. Tuan, satu lagi soalan. Silakan Karul. Okey, untuk pelaksanaan tabletop ni kan, dia ada satu standard format yang kena follow ke ataupun untuk dijadikan rujukan ke ataupun ikut suka je kita nak buat macam mana? Basically-nya dia tak ada standard format. Tapi adalah macam beberapa dia macam School of Fire ataupun akademik-akademik daripada overseas yang menyediakan template untuk memudahkan siapa nak guna. Dia tak ada standard format. Dia bergantung kepada kita nak buat. Dia bukan ikut suka juga. Cuma guide tu kena ada. Guide tu kena betul. Maksud saya tadi guide tadi kena ada main scenario, kena ada injection, okey. Kena ada di hujungnya kena ada postmortem, okey. Macam itulah. Bergantung kepada kita tetapi berdasarkan mungkin base kepada reality, base kepada true incident, tidak kita cerita yang tidak adalah mesti smart. Mesti smart. Maksudnya mesti realistik. Kita bergantung pada kita tetapi perlu realistik. Okay? Okey, jelas. Terima kasih, Tuan. Alright. Mungkin jugalah macam ke pihak kami, pihak Bomba, kalau pihak UTM ada nak mengendalikan tabletop peringkat UTM, kita boleh bantu masuk dalam komiti untuk bagi advice. Okay? Terima kasih Tuan. Suatu tawaran yang menarik tu, insyaAllah. No problem, kita boleh bantulah. Sebab tak ada masalah. Kita pun suka sebenarnya apabila ada agensi ataupun premis, organisasi yang ambil inisiatif sendiri untuk membuat preparedness di peringkat dalaman sendiri. Sebab
Saya tak pasti tuan-tuan sedar ataupun tidak. Sebenarnya kalau kebakaran lah kita ambil contoh, 5 minit je dia punya respon time. Dia akan, sebenarnya kalau kita ambil kebakaran, firefighting is losing battle, kita panggil. Is losing battle. Kami berjaya padam kebakaran pun tetap akan berlaku loss. Tetap akan berlaku loss. Jadi tindakan awal itu yang sangat penting lah sebenarnya. Yang sangat penting, tindakan peringkat awal. Nak tunggu bomba sampai 10 minit, kalau kami di KL ini KPI kita 8 minit. KL bolehlah berdekat kan. Tapi kalau yang negeri-negeri luar sampai setengah jam, ada even kita pergi sampai just padam bara api je pun. Cumanya kalau kita bangunan kita itu dilengkapi dengan perpasangan keselamatan kebakaran, itu cukup baik. Di peringkat prevention ataupun peringkat mitigation tadi kita dah ambil kan. Tetapi adakah kita maintain? Adakah kita maintenance kita sustainkan dia ataupun memastikan kelengkapan itu berfungsi dengan baik? Kena ada, itu dia punya sekuen dia lah. Kena maintain. Kalau tak maintain tak guna juga nanti. Okey? Alright, ada lagi? Okay, ada lagi soalan? Kita buka lagi. Okay, so nampaknya tak ada tuan. So I think itu saja sesi perkongsian pada pagi ini, insyaAllah. Tuan, so saya nak ucapkan terima kasih. Okay, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak tuan. So atas kata perkongsian ilmu dan juga semoga ia memberikan manfaat kepada kita dan ia juga merupakan salah satu boleh kita jadikan sebagai praktis. Sebenarnya tuan, kami di UTM ni ada satu kata dipanggil anugerah keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang kami buat setiap tahun. So di mana semua jabatan dan juga PTJ di UTM ni mesti participate untuk komit kepada isu-isu keselamatan. So termasuklah ERP ini. Salah satunya yang kita audit adalah ERP. So semua diharapkan daripada perkongsian hari ini dia merupakan boleh jadikan sebagai salah satu aktiviti tuan di dalam kata anugerah tersebutlah. So insyaAllah nanti dari semasa ke semasa kita akan jemput lagi tuan, kalau bolehlah, kalau diizinkanlah, kalau tuan masih menerima jemputan kami InsyaAllah. untuk program-program yang lain. So okay, so I think the last part untuk sesi kita pada pagi ni tuan, kita sesi bergambar tuan, ini adalah kata top priority lah. So kepada semua program yang ada, so saya mohon untuk semua participant onkan video untuk kita bergambar. Boleh mohon tuan stop sharing slide-nya? Okey, baik. Mana saya nak stop ni? Tak keluar saya punya, dekat mana tadi? Kalau saya pangkah je dia. Nanti terkeluar tu tuan kalau pangkah. Dia ada stop sharing. Dah tak jumpa dah ni. Tadi share tadi ada. Dia dekat atas kan. Kita dekat bahagian atas ada stop sharing tak? Oh, kat atas. Selalu saya kat bawah. Okey. Alright, okay. Alright, okay. Lan mohon untuk count untuk kita ambil gambar. Silakan semua untuk semua onkan video. Testing. Okay, Lan. Adlan tolong count untuk ambil gambar. Kalau semua dah ready. Okay. Lan tak dengar Lan? Tak apalah, saya bilang lah. Alright, okay. Okay, tuan. Okay, ready semua? Okay, 1, 2, 3.
Lan, dapat Lan eh? Kita ada beberapa pager kat situ. Okey, dapat. Alright, okay. Alright, okay. So dengan itu berakhirlah majlis ataupun sesi perkongsian ilmu kita pagi ini. So terima kasih kepada semua yang hadir dan juga terima kasih kepada Tuan Khairul kita. InsyaAllah daripada dia akan jemput lagi untuk aktiviti-aktiviti yang akan datang lah insyaAllah. So dengan itu saya tutup sesi kita pada pagi ini dengan tasbih kefarah dan surah Al-A'raf. Okey, terima kasih Tuan Khairul Azwan dan semua. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Khairul. Baik, Masih.